Allah memasukkan kita dalam golongan yang pertama, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada golongan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni kita tak baca kitab. Ya, tak baca kitab itulah, kitab tafsir kita tu. Ya, malam ni kita akan membahaskan tajuk khusus, ya. Tajuk khusus iaitu yang diberi tipu daya iblis. Ni deh tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Jadi oleh kerana itu, untuk membicarakan tipu daya iblis ini, tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena kena dululah siapa iblis ni. Sebab tak kena maka tak cinta. Tapi takkan nak bercinta dengan iblis, tak adalah, kan? Mana kena kena dululah orang yang kita hendak menceritakan, membahaskan, ya, kepada iblis ini. Katakan say no to iblis. Itu dah tuan-tuan, tajuk dia lah, say no to iblis. Tuan-tuan dan puan sekalian, setiap kala Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Maka pada waktu itu malaikat berkata, kan, kenapa kau nak jadikan menjadikan khalifah di atas muka bumi, sedangkan engkau telah ada bukti yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, kau dah tengok dah marin makhluk yang kau buat, yang mana makhluk ini telah merosakkan, ya, membuat kerosakan di atas muka bumi, menumpahkan darah. Makhluk sebelum Allah jadikan Adam sebagai khalifah ini, dah makhluk yang lain yang nonggok ke bumi, yang mendiami bumi. Makanya malaikat tahu, ya. Makanya ditanya, ya Allah, kenapa pula kau nak buat pula khalifah, sedangkan dah Tuhan, ya, yang mana yang kau dah utuskan kemarin, yang ada tu itu telah merosakkan muka bumi, buat bondo-bondo yang tak senonoh, buat bondo-bondo yang menumpahkan darah. Padahal malaikat ngobar, ya Allah, padahal kan kami kan ada, kami kan selalu bertasbih memuji menyucikan engkau. Ni dia tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Sebab apa? Sebab malaikat ni Allah ciptakan malaikat daripada cahaya. Malaikat ini dia ada akal, tak ada nafsu. Nafsu tak ada, maka dia baik, dia menyang. Ya, dia baik, dia menyang. Kemudian Allah menyatakan, sesungguhnya aku mengetahui ma la ta'lamu, apa yang engkau tak tahu. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Marin mula-mula kita baca tafsir marin, ada kita bahaskan ini. Persoalan dia, ni dah. Persoalan yang kita nak tanyakan, kan, apakah perkara yang dimaksudkan Allah yang tidak diketahui oleh malaikat? Kan, pasal Allah ngabar nak buat khalifah. Kemudian malaikat ngabar, ya Allah, kenapa pula kau nak buat khalifah? Kan marin kau dah buat dah makhluk yang kau hantar ke muka bumi, yang mana makhluk tu buat kerosakan, menumpahkan darah, buat bondo-bondo yang tak senonoh, yang mengingkari engkau.
Kan? Makanya jawab Allah, aku tahu apa yang kau tak tahu. Ni dia. Ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, ya, soalan yang sepatutnya kita tanya, apakah yang Allah tahu yang tidak diketahui oleh malaikat? Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 31. Ayat 31 ada jawapan ni. Apa jawapan ni? Iaitu Allah mengajar Adam nama-nama bondo-bondo seluruhnya. Maknanya Allah tahu dia nak buat khalifah ni. Dan dia tahu kalau khalifah ni apa bondo yang kono ada ke seorang khalifah. Ya. Jadi makanya untuk Allah jadikan seorang khalifah tersebut, makanya Allah akan install, akan masukkan, akan berikan kepada orang tersebut segala nama-nama bondo semuanya. Sehingga kan Adam ini waktu dia hidup, dia dah tahu segala-galanya. Ya, kita makin beranak lahir, kita tak tahu apa benda dah tuan-tuan. Tak tahu. Yang tahu melalak. Kan, lapar melalak. Basah melalak. Sakit menangis. Kita tahu yang itu. Tetapi tidak Adam. Ya, Adam tahu segala-galanya. Kemudian Allah mengemukakan kepada malaikat. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, sebutkanlah kepadaku nama bondo-bondomu. Bondo-bondo tu, Allah sebut tu, tanya tu bondo. Kalau engkau tahulah, makna dia tanya malaikat. Allah tanya malaikat, kau tahu tak bondo tu? Kau tahu tak bondo ni? Kau tahu tak bondo tu, tuan-tuan? Tetapi malaikat tak tahu. Malaikat tak tahu. Apabila Allah jadikan Adam, kan, maka Adam ini Allah ajarkan semua nama-nama. Maka pada waktu tersebut disabut kepada malaikat, sebab malaikat tak tahu benda-benda tu. Kan bila Adam ada, Adam sabut satu-satu niha. Oh ya. Malaikat terkejut. Oh ya, anda waktu kita punya dah lama dah nonggok kat sini, tak tahu pun nama-nama tu. Rupanya ada nama benda-benda tu. Tuan-tuan dan puan sekalian. Walaupun Adam ni freshy. Baru ada. Ya. Baru ada, tetapi Adam telah diinstal oleh Allah segala ilmu. Makanya pada waktu tersebut, tuan-tuan dan puan sekalian, malaikat mengambil jalan untuk sujud. Sujud tu maknanya dalam artian percaya sama lu lah. Aku punya lama nonggok kat sini tak tahu nama bondo-bondo tu. Tapi kau baru-baru ni, semua kau tahu apa bondo ni. Memang sah waktu. Tabik spring, tuan-tuan. Makanya para malaikat sepakat, dia pun sujud tanda penghormatan malaikat kepada manusia. Illa iblis. Sebab tadi Allah suruh kepada dua, iaitu malaikat dan juga jin. Tetapi yang ini tak mau, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tak nak sujud. Ya, dia tak mau sujud kepada perintah Allah tersebut. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan, makanya iblis dilabelkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal kafirin, termasuk orang-orang yang kafir. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, yang menyebabkan
Iblis ini tak mau sujud kepada Adam sebab dia merasakan bahawa diri dia ni lagi hebat, lagi bagus, lagi berilmu, lagi pandai, lagi otai, lagi tinggi pangkat sebab dia guru kepada malaikat, lagi dulu dilahirkan, lagi dulu diciptakan, lagi hebat penciptaan aku daripada engkau Adam. Aku dibuat daripada nar minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku dibuat daripada api, kau dibuat daripada tanah kotor. Kan? Tanah kotor. Tiba-tiba bila kau dah siap, dah jadi pun semua, aku kena tunduk kat engkau tu dah. Tak pek tu dah. Kan? Iblis menyatakan tak boleh, tak mahu. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, apabila sebegitu, makanya kita nak tahu siapakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan iblis ini. Iblis ni mana satu ni? Yang kita tahulah iblis tu. Kita tahulah nama tu. Kita tahulah dia ni jahat. Kan? Tapi macam mana asal usulnya? Makanya tuan-tuan, untuk mengetahui asal usulnya tuan-tuan, makanya kita kena telusuri. Kan? Ke belakang. Jauh ke belakang. Iaitu ketika Allah ciptakan yang namanya makhluk di atas muka bumi. Yang makhluk ni, makhluk apa ni? Makhluk apa yang Allah ciptakan, yang Allah hantar ke muka bumi ini sebelum Allah buat Nabi Adam alaihissalam tiwassalam. Tuan-tuan dan puan sekalian, untuk menceritakan tentang makhluk tersebut, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan, kita kena telusuri, kan, sejarah yang lama, sebab terlampau banyak sejarah manusia. Kenapa? Sebab terlampau banyak teori-teori tentang sejarah manusia. Kut cerita tentang teori barat, dia ngabar ni manusia daripada zaman batu. Zaman batu duduk dalam gua, tak reti apa, pakai syawat. Kan? Pakai kapak, pakai itu, pakai kapak apa daripada batu pun semua, tak reti apa bondo. Memburu, kan, makan binatang tu akan dia makan binatang pun semua. Macam kita tengoklah dalam TV-TV yang telah dinyatakan oleh orang tu, manusia batu, manusia zaman batu. Tetapi kok kita fikir-fikirkan, waktu zaman Adam marin, dingabarkan Adam ini, Qabil dan Habil dah ada penternakan, dah ada pertanian. Macam mana pula tu? Sedangkan kalau manusia pertama yang ada atas muka bumi ni, dah tentulah Adam namanya. Dan Abu Bashar, iaitu bapa kepada segala manusia yang hidup. Jadi kalau orang tu teori barat kata kita manusia ni daripada zaman batu, dah tentu tak betul. Sebab apa tak betul? Sebab zaman batu tu yang digambarkan oleh teori barat tu, manusia tak reti apa. Tak reti apa bangang moy. Kan, mudah cerita macam tu lah. Kan? Tetapi kok kita fikir-fikir sewaktu Allah ciptakan Adam, Adam ni bukan makhluk yang primitif. Mangayat tu kan. Kan? Bukan makhluk yang ni tak reti. Sebab pada zaman Adam, tuan-tuan, bayangkan anak Adam, Qabil, Habil tu dah menjalankan penternakan. Dah buat pertanian, makna boleh bercocok tanam apa boneh ni di sama dia jagung naik apa semua. Makna dah canggih. Dah canggih. Nak ngabang lagi canggih lepas pada Adam, Nabi Nuh buat kapal besar. Nabi Nuh buat kapal besar.
punya besar kapal, punya canggih kapal, punya hebat kapal, tuan-tuan dan puan sekalian, sehingga kan ombak besar, banjir besar, kan banjir besar, yang kita ni besar juga, tapi waktu tu lagi besar, ombak lagi besar, tuan-tuan, menenggelamkan dunia, tuan-tuan. Tetapi kapal Nabi Nuh tak tenggelam. Mak Nuh canggih tak? Canggih. Tuan-tuan, ingat tak bagaimana Nabi Nuh duduk dalam kapal dia, memanggil-manggil isteri dia dalam keadaan kapal dipukul ombak. Macam ni tuan-tuan, macam tak tahulah. Kan ombak besar, tsunami, gorobang. Macam mana dia panggil bini dia tu? Kan dah tentulah mempunyai telekomunikasi yang canggih. Tuan-tuan, kalau kita nak ngubah teori-teori yang ngubah primitif ni, mana tak betul. Lagi tak betul kok ngubah manusia ni daripada buruk. Betul tak? Kan ada kan teori Darwin tu. Ngubah manusia ni asalnya daripada buruk. Dia berevolusi ngubah guna ayat canggih lah konon-konon ni. Nak bagi kita ni bangang warna nampak Kan? Ya, evolusi binatang buruk ni, dia jadi semakin canggih, semakin baik, semakin pandai, jadi orang. Lah, ni siapa yang bodoh ni? Ni dia tuan-tuan. Kenapa? Sebab ada orang pemikir barat yang diberikan hadiah Nobel. Nobel pun benda tu. Hadiah yang canggih itulah yang orang-orang ahli saintis nak tu. Dia buat kajian DNA. Di antara DNA yang dia buat kajian ialah DNA kita orang. Orang ni DNA tak ada mengono dengan borok tu dah. Baik borok siamang gagap ko, borok ungka ko, borok orangutan ko, borok apa lagi? Gorila ko. Segala-gala lah borok yang sesuatu dengan dia tu. Tak ada. Orang putih sampai buat filem X tu, The X. Kan? Nak ngubah netang borok tu jadi canggih, boleh fikir. Lawan, boleh tubuhkan kerajaan, lawan manusia. Wah, sandai. Kan pasal apa dia nak ngubah tu waktu? Tetapi tak waktu. Kan? Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan? Manusia ni bukan daripada itu. Manusia ni Allah cipta sejak daripada Adam dah macam ni, macam lagi handa daripada malaikat. Makanya malaikat macam ni kan? Macam ni malaikat tu mangai osah waktu. Kita punya lama kat sini tak ada. Macam tu kita tahu tu dah. Dia baru ya. Umur dia tahu. Wah, osah dia bercakap sama dia lah. Malaikat tu kan. Kan kau tengok. Oh ya osah waktu aku. Ni kau dah mamak lah di meeting tuan-tuan. Macam tu lah agak tuan-tuan. Kan? Oh ya sahandai. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian. Kan? Makanya agak tu makhluk mana tu? Yang mereka jumpa ke fosil-fosil kau. Kan? Jumpa orang ko perak men lah. Jumpa ke situ ke sini lah. Tengkorak acang borok lah. Kan dijumpa kan. Ni berapa ribu tahun. Ni berapa ribu tahun. Ni berapa ribu tahun. Ngabai. Pasal apa? Pasal orang barat ni ada juga nama ahli arkeologi. Yang dia korek-korek ni. Gali ni. Kan? Pasal apa? Dia gali dijumpa orang ko. Orang ko tu nampak macam orang. Macam manusia. Kan tapi dia punya kepala macam borok. Tu dah keluar semua tu, tuan-tuan. Hai Allah, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan? Ibnu Abbas dalam tafsirannya menyatakan Allah telah mengeluarkan Adam daripada syurga sebelum ia dimasuki Allah oleh sesiapa. Maka Allah menyatakan aku menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Adakah engkau, yakni Tuhan, menjadikan bumi individu yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah? Makanya tuan-tuan,
itu bumi yang sebelum Adam diciptakan lebih kurang 2000 tahun. Anggaran. Maknanya 2000 tahun sebelum Adam ni diturunkan, ada makhluk yang mendiami akan muka bumi ini sebagaimana yang dilakukan oleh jin daripada keturunan Al-Jan. Makna jin ni ada keturunan ni. Macam kita lah orang Melayu ni ada kan. Ni ha Melayu ha, ni ha orang Cina ha, ni ha ada. Jin pun ni ada juga. Dia punya apa nama susu galur tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, rupa-rupanya makhluk yang penghuni bumi terawal sebelum manusia tu yang dikatakan oleh malaikat buat kerosakan, menumpahkan darah itu, kan ini semua rupa-rupa adalah apa nama ni, makhluk yang Allah ciptakan, iaitu jin. Kan sebelum Allah ciptakan Adam, yang mana jin ini diletakkan di atas muka bumi. Makanya sebelum Adam selaku manusia pertama dicipta oleh Allah, ada di kalangan jin daripada Bani Al-Jan telah melakukan kerosakan. Makanya tuan-tuan, yang menjadikan rosak-rosak bumi itu pada waktu tersebut, itulah dia yang nama jin daripada kalangan Al-Jan. Ya, Al-Jan. Jadi oleh kerana itu, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, oleh kerana keturunan jin daripada Al-Jan ini, dia bukan manusia. Ya, dia bukan manusia. Sebab manusia ini adalah zat yang berbeza daripada jin. Jin daripada api, manusia daripada tanah. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, makhluk jin daripada keturunan Al-Jan ini, kemungkinan mereka inilah yang melalui kehidupan yang bersifat primitif ini, yang duduk dalam gua-gua. Ingat tak kemarin saya cerita kan, lari dalam gua-gua, duduk dalam kat sungai, dalam hutan, dalam somak belukar, dalam apa gunung anang, dalam bukit-bukit, dalam topek-topek yang manusia tak pawilah tuan-tuan ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, dinyatakan oleh Dr. Muhammad Zahdi, golongan jin yang mendiami bumi ini ada 3 kategori. Ya, 3 kategori berdasarkan kepada nas-nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kategori pertama, ia mempunyai bentuk fizikal yang zahir. Makna jin tu ada bentuk fizikal macam kita. Tu dah ya. Kemudian yang kedua, bentuk fizikal yang raib dan ringan. Itu raib yang tak nampak tu. Ringan, boleh melayang ke mana-mana. Sekejap nampak ke Mekah, sekejap nampak ke mana. Raib, laju jauh. Anda boleh terbang pun semua tuan-tuan. Dan yang ketiga, yang mempunyai bentuk fizikal yang raib dan mirip kepada manusia. Mempunyai bentuk fizikal yang raib dan mirip seperti manusia. Ni deh tuan-tuan ya. Makanya didatangkan 2 riwayat cerita tentang jin-jin ini. Hadis pertama daripada Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu an, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jin terbahagi kepada 3. 1 golongan anjing dan ular. Ni. Ya, ni. Sabar lu. Kan sabar lu. Mangan anjing ular. Kan sabar tuan-tuan. 1 golongan lagi terbang. Penanggang. Terbang. Kita nampak melayang-layang gitu. Kan Pontianak duduk atas pohon kan mengilai. Aku datang untuk menuntut balas. Jago engkau. 7 keturunan engkau takkan tenang. Sudah.
Untuk tabik apa kat dia pun tak tahulah. Ya. Kemudian ada satu apa nama ni, 1/3 lagi bermukim dan berpindah ganda. Ni ya. Satu lagi bermukim dan berpindah ganda. Dalam riwayat yang lain, Al-Tahawi, Abu Syekh dan Ibn Abdul Abbar menyatakan jin terbahagi kepada 3 juga. Satu yang mempunyai sayap terbang ke udara. 1/3 anjing dan ular. 1/3 lagi bermukim dan berpindah ganda. Itulah makanya ada manusia yang ngebai, dia masuk ke alam jin, dia nampak macam ada kampung. Aku pergi dah mana sosek entah masuk Bukit Uraga tu. Tiba-tiba masuk, kampung mana ni? Kan? Kampung mana? Maknanya jin itu ada yang apa nama ni, yang mempunyai permukiman. Macam kita ni bermukim, ya ini taman Sembah Selatan agak. Jangan apa macam tu tuan-tuan. Ya, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hadis kedua Ibnu Abi Dunya, dalam Hawatif Al-Jinnan, Syekh Abu Syekh dan juga Ibnu Abdul Bar meriwayatkan daripada Abu Dardar, meriwayatkan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah menjadikan jin ada 3 kelompok. Satu berbentuk ular kalau yongking, serangga dan kutu tanah. Dengar ni. Ya. Kemudian satu kelompok lagi angin, seperti angin di udara yang boleh terbang itulah. Kan satu kelompok lagi yang dikenakan perhitungan amalan dan dikenakan apa nama ni, balasan. Tuan-tuan, daripada kedua-dua hadis ini menggambarkan bahawa kelompok yang ketiga mempunyai persamaan dengan manusia. Kelompok yang ketiga tu, daripada 2 hadis ni, semua menggambarkan kelompok yang ketiga tu mempunyai ciri mirip persamaan dia dengan manusia. Dia berbentuk fizikal dan dia punya raman fizikal dia tu seperti manusia. Tapi dia daripada kalangan jin. Dia daripada kalangan jin. Makanya, tuan-tuan dan puan sekalian, kelompok ketiga ini, kan inilah yang disifatkan sebagai golongan yang menetap ke satu tompek ataupun berpindah ranah kan ke satu tompek ke tompek yang lain. Dan ia menggambarkan bahawa jenis jin ini mempunyai kehidupan yang mirip seperti kehidupan manusia. Mereka memerlukan tompek berlindung, makna ada rumah. Perlukan pergerakan ke satu tompek untuk memenuhi keperluan hidup. Tuan-tuan, petunjuk daripada dalil ini tidak menjadi halangan untuk jin menjadi makhluk yang mempunyai fizikal yang zahir. Daripada hadis ini menunjukkan bahawa ada juga jin yang mempunyai bentuk fizikal seperti kita. Ya, bentuk fizikal seperti kita. Dia ada macam orang, ada tulang apa semua. Jadi kemungkinan besar. Ya, mereka-mereka yang menggali apa nama ni, fosil-fosil tersebut, jumpa fosil-fosil yang macam-macam ni apa semua ni, kemungkinan itu adalah merupakan jin yang daripada golongan yang ketiga ini, yang mana dia ni mempunyai bentuk fizikal dan mirip kepada manusia, tapi bukan manusia. Ya, bukan manusia. Kenapa? Sebab asal usul kejadian dia berbeza daripada manusia. Jin daripada nar, api. Manusia daripada apa nama ni, tanah. Makanya Abu Zar bersabda dalam hadis Bukhari, hadis Muslim menyatakan anjing hitam itu adalah syaitan. Kan? Siapa bersabda? Abu Zar. Kan baginda bersabda bahawa dalam hadis riwayat Muslim bahawa anjing hitam itu adalah syaitan. Maka kalau Jahri menyatakan bahawa Rasulullah pernah bersabda, bunuhlah anjing hitam pekat
sesungguhnya ia adalah syaitan. Tuan-tuan, hadis riwayat Ibn Hibban. Daripada dua lafaz hadis ini nak menggambarkan bahawa anjing hitam ini adalah syaitan. Cuma tidak dinyatakan dengan lafaz bahawa ianya adalah jelmaan syaitan atau macam mana. Tetapi ulama tasawuf Al-Khatabi dan juga Ibnu Qutaibah berpendapat bahawa lafaz syaitan yang dimaksudkan dalam hadis ini bukan secara mutlaknya bermaksud keturunan jin, tetapi kiasan sifat anjing hitam ni yang buruk dan kurang manfaatnya. Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tafsirat Al-Khatabi dan Ibnu Qutaibah disangkal oleh pandangan Ibnu Arabi yang menyatakan bahawa anjing adalah golongan jin yang paling lemah dan rendah. Dan pendapat ini dikokohkan dengan hadis bersifat mauquf yang bermaksud Ibn Abbas berkata, sesungguhnya anjing daripada jin, ianya selama-lamah jin. Sesiapa yang didatangi anjing ketika berhadapan dengan makanan, hendaklah berikannya makanan atau ditangguhkan makanan. Ya, makanya Ibn Abbas meriwayatkan seperti yang dinyatakan oleh Asy-Syibli dengan jelas menyatakan bahawa anjing adalah daripada jin dan merupakan kategori jin yang paling lemah. Riwayat ini meskipun mauquf, namun selari dengan hadis yang lain yang diriwayatkan Ibnu Abbas secara marfu. Maknanya dalam keterangan ini ditorangkan darjat hadis tersebut. Sebab apa? Sebab nak beritahu supaya kita ini faham kan hadis-hadis yang dibawa itu bahawasanya mempunyai darjat yang bagus. Ya, darjat yang bagus. Bukan hadis sebarang-sebarang. Ni tuan-tuan. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, kalaulah tidak kerana anjing adalah satu umat, pastinya akan aku perintahkan agar membunuh setiap anjing yang hitam gelap. Maka bunuhlah anjing yang bermata rosa, kerana ianya terlaknat daripada kalangan jin. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri telah mengisahkan bahawa seekor ular yang dibunuh oleh seorang sahabat Nabi disahkan oleh Rasulullah sebagai jin yang telah memeluk agama Islam. Maknanya ular tu masuk rumah dia. Kan sahabat ni tengok takut dibunuh. Kemudian bila dibunuh, Rasulullah ngapa? Itu adalah ular. Jin. Ular tapi jin. Tapi dia telah memasuk agama Islam. Ini disahkan ya. Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kan baginda memohon kepada kita umat Islam agar tidak sewenang-wenangnya membunuh ular yang masuk dalam rumah. Ya. Makna ke ular tu masuk dalam rumah, telefon je pam. Telefon membawa. Suruh dia datang ambil. Kat kampung saya makin ada seorang budak handal motor dia. Kan saya bersih-bersihkan rumah, ada ular dalam kabinet kat kampung. Panggil dia datang. Kita wali. Dia ulur tangan ni. Dia ulur tangan dalam kabinet tu. Gagau macam tu kan. Kau gila apa? Kan? Kan kono kobra ke apa kan? Ampun. Tak ada benda dah. Ngobai. Nandan. Ni gagau je ni. Kajak lagi keluar. Lilik kat kangan ni. Kat lengan ni tu. Allah Rabbi, itu wali benda-benda macam tu. Dipegang kepala. Elok main gosok-gosok. Yang kacau orang. Ngobai. Saya cakap dengan menatang tu. Astaghfirullahalazim. Pandai waktu lah. Kan macam mana dia tak tahulah. Kan. Sebab apa Nabi marah? Nabi kata dikhawatiri. Kan yang masuk itu daripada jenis jin Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di Madinah terdapat jin yang telah masuk Islam. Sekiranya kamu melihat sebahagian daripada mereka, berilah amaran kepada mereka selama 3 hari. Ya, makna 3 hari. Nampaklah duduk dalam tu.
Keluarlah. Kan tompek kau tu dah. Ni kabinet ni aku nak letak dengan mangkuk. Nak letak uyuk belangor. Kan kau ada dalam tu goli aku. Kan kau duduk tompek lain lah. 3 hari aku pergi ngasar kat kau. Esok do lagi. Kan ngobar lagi. Oi. Kan kau tak lagi aku panggil Jepam. Kan lagi sebelum Jepam datang baik kau lagi. Kan nanti elok-elok kau duduk ke Somban Selatan, elok-elok dihantar ke je lain nanti. Kan nak duduk sana pindah. Kau tompek yang kau tak tahu, kau kawan kau tak ada dah. Kan bagi amaran 3 hari. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian kau ada juga, maka dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunuhlah. Sebab apa? Sesungguhnya ia adalah syaitan. Dr. Muhammad Zuhdi, saya bawa ni pasal apa? Saya tak reti, jadi saya bawa dia punya pendapat. Ya. Menyatakan saya cenderung berpendapat bahawa jin tersebut benar-benar dalam bentuk tersebut bukan bentuk jelmaan. Lalu tidak mustahil jika kita katakan haiwan prasejarah. Yang kita cerita tu T-Rex apa bagai tu dinosaur ke apa semua tu kan tidak mustahil, ya, tidak mustahil jika dia dikatakan kan dinosaur ke apa itu adalah merupakan bangsa jin yang mempunyai fizikal. Setahu kita jin ini dah tak nampak. Kan dia halus. Kan tetapi Dr. Muhammad Zuhdi menyatakan bahawa ada juga jin yang dari golongan ketiga ini yang mempunyai fizikal. Dan inilah yang dikatakan sebagai apa nama ni, penatang prasejarah. Tuan-tuan dan puan sekalian, bukti nak ngobar makhluk primitif ini adalah jin adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau mengisahkan pengalaman beliau mengikut baginda Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada golongan jin. Maknanya Ibnu Mas'ud ni pernah ikut Nabi pergi kampung jin. Nak mengislamkan jin-jin ke sana, tuan-tuan. Jadi menurut Ibnu Mas'ud, Rasulullah telah solat Isyak. Kemudian beliau berpaling. Lantas dia memegang tangan Abdullah bin Mas'ud hingga keluar dengannya ke Batah di Mekah. Kan pegang kan keluar. Kan? Maka disuruhnya dia duduk. Kemudian digariskan atas tanah satu garisan. Kemudian baginda bersabda, jangan engkau tinggalkan garisanmu. Maknanya kau duduk garisan tu. Jangan kau keluar dari garisan tu. Maka sesungguhnya akan berhenti ke tempatmu beberapa orang lelaki. Maka janganlah kamu bercakap dengan mereka. Sesungguhnya mereka tidak bercakap dengan kamu. Kemudian Rasulullah pergi mengikut kehendaknya. Maka ketika aku duduk pada garisan tersebut, tiba-tiba datang kepadaku beberapa orang lelaki. Seperti orang hitam legam. Bulu dan tubuh mereka. Pada tubuh mereka aku tak nampak aurat dan pakaian. Mereka berhenti menghampiriku. Tetapi tidak melebihi had garisan. Maknanya jin tu datang, dia tak pek masuk daripada garisan yang Nabi dah buat. Dia masuk duduk sini, Allah masuk duduk sini, yang ni duduk sini. Jadi dia jin ni tak boleh masuk. Dan Nabi dah pesan kat Ibn Mas'ud, kau jangan langkah keluar daripada garisan tersebut. Jadi tuan-tuan, berdasarkan bersandarkan riwayat tersebut, rupa paras makhluk tersebut adalah merupakan rupa parasnya yang sebenar. Kerana jin ini seolah-olah tidak menyedari kewujudan Ibnu Mas'ud di tempat tersebut. Kerana dilindungi oleh garisan yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW bagi melindungi Ibnu Mas'ud. Justru itu dapat kita fahami. Ni dah. Rupa paras jin yang jenis ketiga ini adalah bentuk seperti manusia. Berbulu lobek dan berwarna hitam sehingga tidak menampakkan kulitnya. Manakala dalam riwayat Ahmad lafaznya mereka tidak memakai pakaian dan aku tak nampak aurat. Mereka tubuhnya tinggi dan tubuhnya mempunyai isi daging
yang sedikit. Kan? Dalam hadis kedua ini tidak disebutkan mempunyai sayap. Jika boleh difahami, ianya merupakan jin daripada golongan yang ketiga. Jenis jin ini melata di bumi dan tak boleh terbang. Lalu kita faham bahawa jin daripada golongan ketiga ini mempunyai paras rupa, tubuh seperti manusia. Kan? Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan, inilah dia kumpulan yang disifatkan oleh Abi Sa'labah. Ya. Menurut Harawi, berperkataan haluluna bermaksud singgah di suatu tempat dan ada kalanya bermukim di tempat tersebut. Manakala perkataan anuna bermaksud bermusafir pada kemudian kalinya. Jadi berdasarkan kepada penggunaan kata dalam hadis ini, dijelaskan bahawa jin kategori ketiga ini tidak mempunyai sayap. Pasal apa? Pasal dia perlu berpindah gandah. Berpindah gandah ni di kona berjalan. Kan? Dia tidak boleh terbang. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, oleh kerana itu daripada hadis-hadis. Kita tengok jin daripada Al-Quran. Perspektif Al-Quran. Apabila kita menyebut bentuk jin ini tuan-tuan, ya, pasti kita akan terbayang dalam kotak pemikiran kita makhluk yang ngawi, yang hodoh, yang tak lawa, tak cantik jin. Kan? Makanya tuan-tuan, makhluk jin yang pertama yang mula dicipta adalah namanya Al-Jan. Al-Jan ini merupakan bapa kepada semua jin. Macam Adam bapa kepada semua manusia. Rupa-rupa kan, Al-Jan ini adalah bapa kepada semua jin. Ya, dalam satu hadis Aisyah radhiyallahu anha, baginda bersabda, malaikat diciptakan daripada cahaya. Al-Jan, Al-Jan. Siapa tu? Bapa kepada jin-jin. Ayah jin, moyang jin, macam Adam lah. Tuan-tuan, diciptakan daripada lidah api yang menjulang-julang. Sementara Adam diciptakan dari apa yang disifatkan oleh kamu, iaitu daripada tanah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahawa asal kejadian Al-Jan ini daripada lidah api. Dan ini sama dengan firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 15. Dan dia telah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang-julang. Maknanya betul lah. Ya. Al-Jan ini bapa kepada jin-jin yang mana dia ni, Al-Jan ini diciptakan daripada lidah api yang menjulang-julang. Meskipun jin ini daripada api, namun ia tidak bermakna ianya masih kekal dalam bentuk api. Kan? Kenapa? Keadaan anak cucu Al-Jan ini berubah kepada suatu bentuk kehidupan yang lain, sebagaimana berubahnya anak cucu Adam yang asalnya diciptakan daripada tanah. Adam diciptakan dari tanah. Kita macam mana? Ada tempek-tempek kau? Kan? Ni kan tempek-tempek baik patung. Ada. Ada tak? Tak ada kan? Macam tu lah. Macam tu lah, tuan-tuan. Ya, maknanya walaupun Adam ni diciptakan daripada tanah, tetapi manusia hari ini tidaklah kekal sebagai tanah. Maknanya diciptakan daripada tanah. Adam yo dicipta daripada tanah. Hawa tak. Kita tak. Walaupun unsur kita ni daripada tanah, tetapi tidak seperti itu. Hakikat, tuan-tuan, untuk memahami kan hakikat ini, maka kita akan tengok satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Kan Abu Sa'id Al-Khudri mengisahkan pada suatu hari ketika baginda Rasulullah SAW sedang solat, baginda diganggu iblis. Lalu baginda menangkapnya. Ya. Setelah itu baginda bersabda, kalaulah kamu dapat melihat aku,
ketika aku pegang iblis dengan tanganku dan aku berterusan mencekiknya hingga kan dapat aku rasa sejuk lidahnya di antara dua jariku ini, iaitu ibu jari dan juga jari berikutnya, jari telunjuk. Kalaulah tidak disebabkan doa saudaramu, yakni Nabi Sulaiman, pasti ia masih terikat pada salah satu tiang daripada tiang-tiang masjid. Ianya menjadi mainan kanak-kanak di Madinah. Kan? Dengan ini jelas bahawa hadis ini menyatakan bahawa pada kita bahawa jin yang ada pada hari ini tidak lagi dalam bentuk api, bahkan telah berubah kepada suatu kehidupan yang lain, sebagaimana perubahan Adam AS daripada tanah kepada darah, daging, kulit dan tulang. Dan ini dibuktikan lagi dengan sabda baginda Rasulullah SAW, hingga kan aku rasa sejuk lidahnya di antara dua jari aku ini. Ini menggambar bahawa iblis mempunyai bahagian tubuh yang sejuk, iaitu lidahnya. Dan sekiranya jin masih dalam keadaan asal ciptaannya, iaitu api, pasti baginda akan rasa panih lidahnya kalau botol-botol dia daripada api dah. Maknanya dia belum transform lagi. Ya, makna bila rasa macam tu, dia cakap lidah tu panih pasal api. Tapi tak, Nabi kata sejuk. Bahkan mungkin akan menyebabkan tangan Nabi terbakar ataupun melecur kerana kepanasan, dek kerana jin ini diciptakan daripada api. Walau apapun, Dr. Muhammad Zuhdi tidak diketahui apakah komponen yang membentuk tubuh makhluk jin. Ada yang menyatakan dia punya tubuh badan yang kasar sebagaimana manusia, dan ada menyatakan bertubuh halus atau seni sehingga menyebabkan manusia tidak terlihat. Kan? Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bondo-bondo ini adalah merupakan perkara yang gaib. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dek kerana itulah makanya rupa-rupanya makhluk yang kita tahu itu yang datang sebelum Adam itu adalah anak-anak keturunan daripada jin. Sebelum Nabi Adam nonggok di atas muka bumi ini, itulah dia jin, ya, yang mana yang dijumpai fosil-fosil, tulang-tulang yang bunyi rangka yang polek, ada daringnya, ada cakar apa semua, besar apa semua, itu semua adalah merupakan perkara-perkara yang apa nama ni, jin itu pada zaman tersebut, ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan, Allah berfirman, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, yakni hukuman-hukuman Allah berupa malapetaka dan bencana yang ditimpakan kepada orang yang mendustakan Rasul. Kerana itu, berjalanlah kamu di atas muka bumi dan perhatilah bagaimana akibat daripada orang-orang yang mendustakan para Rasul kami. Ini dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa nama ni, makhluk yang pertama yang mendiami bumi. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, sekarang apabila kita dapat tahu bahawa ini jin, makanya kita ada satu persoalan. Pasal apa? Nabi ngabar dalam satu hadis, ya, setiap manusia ini bila lahir dia akan ada dia punya qarin. Apa dia, Ustaz? Qarin. Ya, wa imma Nabi Muhammad SAW pun lahir ada bersamanya itu qarin. Kau apa dah? Sikit lagi, ya. Sikit lagi. Dia. Qarin. Rasulullah SAW bersabda daripada Abdullah bin Mas'ud, bahawa Rasulullah bersabda, tidak seorang pun, setiap orang pun daripada kamu, yakni yang lahir ke atas muka bumi ini, melainkan dia diutus bersama geng sekolah. Ada dia punya teman ni. Apa dia? Iaitu qarin. Dan qarin ini minal jin.
dari kalangan jin. Hadis ini riwayat Muslim, nombor 2804 oleh. Ya, nombor berapa Ustaz? 2804 oleh. Riwayat mana? Muslim. Adakah kamu juga, ya wahai Rasulullah? Sahabat tanya. Maka Rasulullah SAW jawab, dan aku juga, melainkan Allah membantuku dengan menghindari aku daripada gangguan. Maka aku terselamat dan tidaklah ia qarin mendorongku kecuali untuk kebaikan, ke perkara kebaikan. Ini dia tuan-tuan dan puan sekalian. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, dalam membahaskan perkara qarin ini, dah tentulah qarin ini dia adalah daripada jin. Ini dikuatkan lagi dengan surah Qaf ayat 23. Ya, surah Qaf ayat 23, dan berkatalah qarin. Berkatalah qarin. Wa qala qarinah haza mallazi atid. Bahawa berkatalah qarinnya yang sentiasa ada bersama-sama. Inilah yakni kitab catatan amal manusia yang terletak di dalam jagaanku serta yang siap sedia untuk dibicarakan. Dalam surah yang sama ayat 27 dinyatakan telah berkata qarinnya, wahai Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi sememangnya dia sendiri berada di dalam keadaan yang sesat, yang jauh terpesong. Maka Imam Qurtubi dalam mentafsirkan ayat ini dinyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan qarin dalam ayat itu, ya, 23 itu adalah malaikat yang diutuskan untuknya. Tetapi menurut pendapat Hasan, Qatadah dan juga Ibn Abi Dhahak, kan, qarin di dalam ayat 27 itu adalah syaitan. Makanya tuan-tuan, rupa dalam kita ada 3 bisikan. 3 bisikan. Satu yang nama bisikan daripada Allah. Bisikan daripada Allah yang menyeru kita melakukan kebaikan. Yang kedua, bisikan daripada malaikat, melahirkan ilham yang baik. Yang ketiga, bisikan daripada setan yang suruh buat mono-mono yang jahat. Ya, ada 3 bisikan dalam setiap manusia, ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kan qarin yang dinyatakan oleh dalam ayat surah Qaf ayat 27 ini adalah syaitan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu taala kepada hamba-Nya yang berdosa. Di mana setan ini tuan-tuan, dia berlepas diri daripada perbuatannya, iaitu menyesatkan diri serta mendustakannya. Tuan-tuan, kedudukan hadis yang kita bahaskan ini kan berkaitan dengan qarin ni, ia adalah merupakan hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih. Ya, dan sahihnya itu sehingga kan hadis ini kebanyakannya diletakkan di dalam kitab membicarakan sifat kiamat, syurga dan juga neraka. Makanya Imam Nawawi berkata, perkataan fassalam dengan membaca huruf mim dengan baris depan itu atau dengan baris atas atau kedua riwayat itu adalah masyhur. Jadi barang siapa yang membaca dengan baris depan, maknanya adalah Nabi terselamat daripada keburukan dan fitnah qarin. Dan ada yang membaca baris atas, maknanya qarin tersebut telah masuk Islam dan beriman dan tidak mendorong Rasulullah SAW melakukan perkara yang tak baik, melainkan perkara-perkara yang baik sahaja. Ini dia, tuan-tuan dan puan sekalian. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan qarin ini maksudnya telah diislamkan oleh Nabi. Makanya qarin itu ikut cakap Nabi. Qarin kita, qarin kita mana entah nanggo mana dia kat mana tuan-tuan. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, ya kan,
bersepakat bahawa lintasan lidah, ya, jadi menjadikan kita ini kono berhati-hati, ya, tentang fitnah, was-was, kesesatan qarin ini. Makanya kita kono betul-betul bermujahadah dan sino untuk perbuatan yang jahat. Kerana apa? Sebab kebanyakan qarin ni dia menyeru untuk melakukan keburukan. Ya, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kita kono sino tu syaitan. Kita takut nanti kita tak berjaya mengawal dia, menjadikan dia mengawal kita. Kalau dikawal yang baik, is okay. Kalau tak, Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ar. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, qarin yang ada pada kita ini kan dibuat kesimpulan kan bahawasanya kan kita sebagai seorang muslim, mengaku beriman kepada Allah agar sentiasa berhati-hati dengan dorongan qarin syaitan ini. Ini kerana tugas qarin ini menghasut manusia dan mendorong mereka melakukan kejahatan. Untuk itu kita dituntut untuk sentiasa berlindung daripada hasutan dan bisikan syaitan dengan memperbanyakkan isti'azah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Ya Allah, aku mohon untuk berlindung daripada syaitan yang direjam, ya. Makanya dalam surah An-Nas ayat 4 hingga 6 kan dinyatakan daripada kejahatan pembisik, yakni yang menghasut, yang timbul tenggelam, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, iaitu pembisik dan penghasut daripada kalangan jin dan manusia. Makanya kita mohon supaya Allah memelihara, memberikan kita kekuatan agar kita boleh kawal diri kita yang lemah ini daripada hasutan-hasutan syaitan yang direjam. Baru 2. Belum selesai lagi tu. Belum sampai lagi kepada iblis ni. Baru kita nak tahu kan siapa yang dinamakan dengan iblis. Itu pun belum selesai lagi. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ardh. Kita sambung pada malam yang lain, ya. Boleh? Kita sambung malam yang lain. Minggu depan ada Zul? Tak ada. Makna tahun barulah pula kita. Tahun barulah pula kita. Kita tahun baru, kita cerita habis-habisan tentang iblis ini supaya kita tahu betul-betul dengan azam baru. Kita tak mahu lagi dia menyesatkan kita. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Nanti kita akan sajikan lagi kepada tuan-tuan kan bagaimana bisikan dia. Apakah jin ini, setan ini dia ada, dia punya petugas-petugas dia ada. Nanti saya akan bentangkan kepada tuan-tuan, jin ini, setan ini dia ada kabinet dia, 7 kabinet. Ya, kabinet dia, portfolio dia. Kan tugasnya apa kabinet ni? Kabinet ni buat apa? Ada 7. Tuan-tuan. Jadi bila ada 7 ni, apa kerja 7 kabinet ni? Buat apa? Kan semoga dengan kita tahu perkara tersebut, kita akan alert, ya, alert tentang apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk mengakhiri pada hari ini, makanya tuan-tuan diposan pasal apa kita sekarang ni kan banyak kejadian-kejadian yang menyayatkan hati. Maka kita takut ujian-ujian yang Allah berikan ini kan, apakah pandangan kita tentang ujian-ujian ini. Makanya Imam Junaid menjawab bahawasanya jika berlaku sesuatu ujian kepada kamu dan kamu marah, rumah tenggelam, rumah terbakar, aksiden, mati sanun, mati sini, ujian itu menyebabkan kita marah, kita rongih, tuan-tuan. Maka Imam Junaid menjawab, ujian itu
Kalau membuat kamu marah, itu adalah seksa daripada Allah. Satu. Kalaulah ujian, yang sama juga. Tak kira lah banjir aku, rumah terbakar aku, mati ko, aksiden ke apa. Kamu sabar dengan ujian tersebut. Dengan ujian tersebut akan menjadi penghapus dosa untuk kamu. Dua. Yang ketiga, tuan-tuan, Imam Junaid menyatakan, jika kamu menerima dalam keadaan redha ketentuan ilahi yang berlaku kepada kamu ini, mana redha dengan ketentuan ini, maka pada waktu tersebut Imam Junaid kata, Allah akan mengangkat darjat kamu ke satu tingkatan yang lagi tinggi. Tuan-tuan, renung-renungkan dan selamat beramal. kan? Pasal apa, tuan-tuan? Pasal bacaan kita terhadap ujian yang kono kat kita ini ada pengaruhnya setan di situ. Kita kena ingat dia, ada pengaruh setan. Kita takut bisikan-bisikan yang sampai kat kita ni, kita lebih melayan bisikan setan. Melayan amarah, melayan kita punya nafsu, kan? Melayan kita punya kehendak, menyebabkan benda tersebut rupa-rupa menjadikan satu perkara kan seksa kepada kita. Seksa. Kan makanya tak payah terima. Tak payah terima apa yang terjadi. Senang nak cakap. Bukan ini masalah senang nak cakap. Bukan masalah tak kena ke engkau, kau kena ke engkau macam mana. Bukan masalah itu. Bukan masalah itu, tuan-tuan. Masalah dia adalah bukan kejadian itu yang menjadi masalah. Tetapi apa tindakan pandangan kita terhadap apa yang terjadi tersebut. Itulah yang akan menatijahkan hasil daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemungkinan kan kita mungkin tak kena kat kita boleh cakap macam-macam. Kerana itulah yang namanya ujian. Ya, yang nama ujian. Ya, jadi orang yang ditimpakan ujian, Allah nak tengok kalau ujian itu menyebabkan kau marah, kau salah sanun, salah sini, maka itu seksa untuk engkau. Imam Junaid ngabar. Bukan saya ngabar. Tetapi kalau engkau boleh menerima makna itu adalah penghapus dosa. Tetapi yang lagi baik kau redha. Kau redha dengan ketentuan yang telah Allah tentukan ini, bermakna engkau akan diangkat ke satu darjat yang baik. Kerana Imam Junaid kata ni macam mana, kenapa? Sebab dia tahu apa peranan setan kat situ. Ya, maka nak uji keimanan dan amalan kita. Makanya Rasulullah SAW bila dia diuji, dan kita tahu Rasulullah ni adalah orang yang paling kuat diuji. Paling kuat diuji oleh Nabi, tuan-tuan. Nabi lah paling kuat diuji. Rasul lah orang yang paling kuat diuji. Yang paling teruk diuji. Tuan-tuan, maka je bila dia diuji, tuan-tuan, dia akan menyeru dia dan juga keluarga dia, pertama bangun sembahyang dan baca Quran. Dua Nabi buat. Ya. Dua Nabi buat. Iaitu bangun, baca Quran dan sembahyang. Kenapa? Sebab Nabi tak nak ketika diganggu, dibuat ujian ini, ujian-ujian ini sampai, dia diganggu oleh pemikiran dia dengan pemikiran-pemikiran yang tidak sepatutnya. Makanya dia nak nonangkan hati dia, dia nak pastikan benda tu datang daripada Allah, dia rujuk kepada Allah, dia tunduk kepada Allah. Tunduk dia kepada Allah. Ya Allah, kau beri kepada kami ujian. Makanya ya Allah, kami turunkan kan dahi kami terima atas segala apa yang kau berikan kepada kami. Maka ya Allah, ya Tuhan, berilah kebaikan kepada kami di sebalik ujian yang kau timpakan kepada kami. Ya, makna ada hikmah yang Allah timpakan kepada kita ujian ini. Semoga dengan ujian ini dapat
menaikkan kita punya martabat di sisi Allah sehingga kita menjadi orang yang redha dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Allah Rabbi wa Rabbus Sama. Itu yang susah tu. Makanya Nabi buat dengan sujud dan baca Quran. Kan makna serah diri kepada Allah. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita ni rasa kita handal. Rasa kita hebat, tuan-tuan. Ya, sehingga kan tuan-tuan dan puan sekalian, kan ulama berpesan, ada 5 pesanan. Pertama, tuan-tuan, jangan cerita kehebatan kita kepada orang lemah. Pasal apa? Pasal kalau kita cerita kehebatan kita kepada orang lemah, orang tersebut nanti akan menjadi semakin lemah. Semakin lemah. Tuan-tuan, makanya bagi motivasi ke dia supaya menjadi semakin kuat. Jangan cerita kebahagiaan kita kepada orang sedih. Pasal apa? Orang sedih tu tak pack kecap. Pasal dia dalam keadaan sedih. Kita cerita tentang kebahagiaan kita kepada dia. Dia dalam sedih ni tuan-tuan. Jadi tak boleh dia fikir, Allah macam mana kau berkeluarga. Laki aku tak macam laki kau. Laki sedih. Nampak tak? Ini pasal ulama tuan-tuan. Maka jangan kau cerita, yang ketiga, jangan kau cerita apa yang kau miliki kepada orang miskin. Cerita Lamborghini ke orang miskin yang naik kereta kancil. Tak jojak tu kan. Lamborghini dengan kancil. Aku naik Lamborghini ni gear dia tekan macam tu je kat tangan. Kita buat macam ni kek bunyi. Jangan cerita. Pasal apa? Akan menimbulkan suatu perasaan yang lain kepada orang fikir. Maka jagalah perasaan orang dan bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Ini 5 pesanan ulama kepada kita tuan-tuan dan puan sekalian. Semoga dengan pesanan ini kan kita boleh menghapuskan perasaan-perasaan yang ada kat kita ini sehingga kan tak berjaya syaitan ini kan membelenggu diri kita dengan bisikan-bisikan dia. Ya, jangan biarkan diri kamu terbelenggu oleh setan macam dalam TV pula lah. Okeylah tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih atas perhatian. Insya-Allah kita sambung tajuk ini sampai selesai, barulah kita buka kitab pula. Kan? Supaya betul-betul kita akan baik. Nanti kita akan cerita dah kita kona, kita akan cerita tentang kabinet susun atur petugas-petugas setan ni. Kemudian kita akan cerita macam mana nak buat untuk menghindari